Negara Malaysia terkenal di mata dunia sebagai sebuah negara yang sedang pesat membangun. Malaysia turut dikenali sebagai sebuah negara Islam yang unik. Penduduknya berbilang bangsa dan kaum serta mempunyai kepercayaan dan pegangan agama yang berbeza. Rakyat Malaysia yang berbilang etnik dan bangsa ini hidup dalam keadaan rukun dan damai. Akan tetapi ada juga masalah dalam memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang mula timbul hari demi hari. Antara faktor yang mendorong kepada masalah perpaduan kaum di Malaysia adalah kurangnya interaksi antara kaum. Secara umumnya, sesuatu kaum lebih selesa untuk berkawan dan bergaul dengan kaum mereka sendiri. Ini kerana dapat memudahkan pergaulan mereka kerana menggunakan bahasa yang boleh difahami oleh kedua belah pihak. Hal ini demikian, sesetengah kaum tidak tahu berkomunikasi dalam bahasa Melayu dan mengalami kesukaran dalam interaksi. Seterusnya, propaganda perkauman di media sosial merupakan salah satu faktor yang mendorong berlakunya masalah perpaduan di Malaysia. Pembangunan media sosial kebelakangan ini telah memberi kesan yang kurang sihat terhadap perpaduan negara. Hasil kajian yang dilakukan baru-baru ini mendapati pengguna media sosial bimbang dan tidak yakin apabila berhadapan dengan isu-isu berkaitan perkauman yang tular di media sosial. Selain itu, diskriminasi kaum juga boleh menjadi suatu faktor yang menyebabkan berlakunya masalah perpaduan kaum di Malaysia. Diskriminasi kaum merupakan suatu layanan yang diberikan secara berbeza mengikut warna kulit, perkauman dan asal etnik mereka. Ia juga merupakan sesuatu keadaan di mana sesuatu kaum itu dinafikan hak untuk mendapatkan layanan yang sama dalam menikmati faedah-faedah perundangan dan juga nikmat-nikmat sosial yang lain. Akhir sekali, faktor yang menyebabkan berlakunya masalah perpaduan kaum di Malaysia adalah sistem pendidikan yang berasingan. Hal ini kerana rakyat Malaysia terbahagi kepada 3 kaum, iaitu Cina, Melayu dan India yang mempunyai bahasa ibunda yang berbeza dan sistem persekolahan yang tersendiri. Ini sekaligus akan memisahkan pelajar mengikut bahasa ibunda masing-masing. Misalnya, sekolah aliran kebangsaan akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Justru ini akan menyebabkan majoriti kaum Melayu yang akan menuntut di sekolah Melayu. Situasi ini akan menyebabkan interaksi para pelajar yang berbeza kaum dengan kaum yang berlainan adalah sangat terhad. Kesannya berkaitan kestabilan politik, seperti mana yang kita tahu sistem politik dalam negara berfungsi untuk mentadbiran negara. Namun sekiranya wujud masalah perpaduan, maka ia juga akan menjejaskan kestabilan. Sebagai contoh, sekiranya tidak wujud perpaduan, akan wujud parti-parti kecil di mana parti-parti ini membawa gerakan atau wakil daripada etnik masing-masing untuk mempertahankan hak masing-masing. Apabila wujud terlalu banyak parti-parti secara tidak boleh menyebabkan pertelingkahan atau perang parti sehingga boleh menyebabkan kecederaan dan kematian. Melalui hal ini, pentadbiran negara terpaksa melakukan langkah-langkah konkret untuk menstabilkan semua aktiviti-aktiviti politik dalam negara. Contohnya, penumbuhan jabatan perpaduan negara. Masalah perpaduan antara kaum ini termasuklah memberi impak kepada pendidikan di Malaysia. Seperti mana misi Kementerian Pelajaran Malaysia, mereka ingin membangunkan pendidikan yang berkualiti di samping membangunkan juga potensi individu kepada semua warga negara. Ia juga dapat memenuhi aspirasi negara. Jelas di sini hal kesepaduan dan perpaduan amat dititik beratkan. Apabila wujudnya masalah perpaduan, maka timbullah ketidaksamaan matlamat dan juga pendapat dalam masyarakat untuk membantu pendidikan dalam negara. Kesan yang terakhir adalah pembangunan ekonomi yang tidak stabil. Ketidakwujudan perpaduan dan integrasi akan menyebabkan berlakunya ketidakstabilan dari segi ekonomi. Hal ini juga sekaligus akan menimbulkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan rakyat yang mana pada akhirnya akan mengakibatkan tercetusnya pertelingkahan etnik. Sebagai contoh, peristiwa 13 Mei 1969 yang mana rusuhan kaum telah tercetus akibat ketidakadilan dalam arus aktiviti ekonomi di mana setiap etnik telah dipisahkan
menyebabkan perpaduan kaum yang dapat dielakkan melalui perancangan beberapa program yang merangkumi aktiviti-aktiviti yang berunsurkan perpaduan dan mewajibkan setiap kaum untuk melibatkan diri dalam program tersebut. Program seperti gotong royong, Hari Sukan Negara dan sebagainya perlu diperbanyakkan untuk membina persefahaman, keteguhan perpaduan dan perasaan kasih sayang dalam kalangan seluruh warga Malaysia. Cadangan seterusnya untuk memupuk perpaduan kaum di Malaysia adalah dengan mengadakan majlis terbuka. Ketika kerajaan mengadakan majlis terbuka, seluruh rakyat Malaysia yang terdiri daripada berbagai kaum harus memberi tempat dalam majlis tersebut. Interaksi antara kaum dalam majlis sebegini dapat memperkasa hubungan kaum di Malaysia. Cara ini dapat memupuk semangat kerjasama serta sifat saling membantu antara satu sama lain di Malaysia. Akhir sekali, antara cadangan yang boleh dilakukan untuk menangani isu perkauman di Malaysia ialah dengan menganjurkan program kesedaran. Antara contoh kempen kesedaran yang pernah dianjurkan ialah kempen Uninstall Hatred, Reboot Malaysia and Global Harmony yang dicetuskan oleh penerbit Sinar Harian Datuk Dr. Husamuddin Yaakob dengan harapan agar isu perkauman dan agama dapat diselesaikan dengan berkesan. Usaha beliau ini telah mendapat perhatian dan sokongan padu dari semua pihak dan pemimpin, terutama sekali yang bukan Melayu. Jelas sekali, usaha beliau ini patut dicontohi oleh semua orang. Cabaran mengekalkan perpaduan kaum di Malaysia ialah perbezaan parti politik yang berasaskan perkauman. Politik perkauman telah diamalkan di Malaysia sehingga hari ini. Oleh itu, terdapat berbagai parti politik yang ditubuhkan oleh berbagai kaum. Politik perkauman akan menyukarkan perpaduan kaum kerana parti-parti politik lebih mementingkan kepentingan kaum berbanding dengan kepentingan rakyat. Ini akan mengakibatkan persaingan antara kaum untuk kepentingan kaum sendiri. Mereka juga sering menggunakan isu berterasan kaum sebagai medan untuk mendapatkan sokongan. Ucapan-ucapan kebencian daripada ahli politik pula akan memecahkan keharmonian antara kaum. Selain itu, rakyat yang hanya menyokong parti-parti yang ditubuhkan oleh kaum sendiri akan mengurangkan interaksi antara sama satu lain. Jurang antara ekonomi juga menjadi faktor kepada masalah perkauman di Malaysia. Benda ni, cabaran ni telah timbul sejak zaman British lagi. So di mana Melayu sebagai petani dan nelayan di India sebagai peladang di ladang getah dan juga China sebagai pedagang atau bekerja di tempat lombongan. Selain itu, ledakan teknologi pada hari ini juga merupakan salah satu cabaran dalam mengekalkan perpaduan kaum. Kemudahan media massa dan laman sosial yang semakin pantas dalam menyampaikan video ataupun teks telah menunjukkan sisi negatifnya di mana penyebaran fitnah dan berita palsu semakin menular, terutama berkaitan perkauman dan juga agama. Setiap individu hendaklah bertanggung jawab dan beretika dalam menyampaikan ataupun berkongsi sesuatu perkara sensitif dan mungkin tidak sahih. Pengguna laman sosial maupun pihak media massa hendaklah menyelidik terlebih dahulu sebelum memberi reaksi terhadap perkara yang sensitif tentang perkauman. Selain itu, sikap individu yang terlalu memupuk semangat sesama kaum juga merupakan cabaran untuk mencapai perpaduan kaum. Dalam hal ini, sikap individu yang sedemikian hanya akan menambahkan lagi jurang antara kaum di Malaysia yang terdiri daripada masyarakat majmuk. Sebagai contohnya, individu Melayu tidak bergaul dengan Cina ataupun India kerana merasakan tidak sehaluan dan tidak bersefahaman. Kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia mestilah sentiasa hormat menghormati antara satu sama lain supaya kita dapat hidup dengan aman dan damai. Selain itu, kita juga dapat mengelakkan peristiwa hitam iaitu peristiwa 13 Mei pada tahun 1969 daripada berulang kembali.
Dengan ini, negara kita akan sentiasa selamat dan tenteram.